Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Terima kasih atas kesudian anda menonton program Mau'izah Ramadan 1442 Hijrah, Wakaf Intelek Masjid Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana miftahan lituruqil khairat was sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tama ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul qawatim wa yastasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Kama ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara Bob dan rakan-rakan yang mengendalikan yang membuat penggambaran kita pada hari ini untuk untuk Ramadan kita, dan juga kepada Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih yang sangat yang berjaya mengadakan tazkirah pendek untuk mengingatkan kita, untuk memberikan kita suatu pengisian di bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat mulia ini, tuan-tuan. Bulan yang terutama, bulan yang kita nak cerita pun tak kerti, tuan-tuan. Ya, satu-satunya bulan yang Allah sebut dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mana bulan-bulan lain yang 11 bulan lagi tidak disebut, Muharram, Safar, Rabiul, tak ada. Walaupun ada dalam Al-Quran sebut inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, ya, sesungguhnya di sisi Allah itu bulan-bulan, ada bulan-bulan haram yang kita tahu, tetapi Allah sebut bulan Ramadan. Ya. Dalam Al-Quran ni dua je. Yang satu orang yang tak elok Allah sebut. Kalau Tuhan tak suka, Tuhan sebut macam Abi Lahab, Firaun, Haman, apa lagi, Namrud dan lain-lain kan. Namrud tak ada sebut, tapi sebut orang-orang yang jahat-jahat lah. Begitu juga yang terbaik kan. Ramadan Tuhan sebut. Orang-orang yang dipilih bulan-bulan istimewa. Sayyidul Ayyam, Jumu'ah. Tengok. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Subhanallah. Benda yang penting Tuhan sebut. Kan, bukan kata yang lain tak penting ya. Maknanya tuan-tuan, kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya. Okey. Saya teringat tuan-tuan, ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam satu majlis, Nabi SAW pernah bersabda bahawa akan datang satu masa di mana umatku seperti buih di lautan. Ya, umat aku seperti buih di lautan. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa demikian ya Rasulullah? Nabi menjelaskan bahawa di masa itu umat Islam akan sangat besar jumlahnya, tapi sangat rapuh. Ya, mudah bercerai-berai. Ini kita nak fokus. Sebab Ramadan dan ukhuwah Islamiah ini penting. Bagaimana kita nak mendidik jiwa kita. Sebab kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ya, setiap mukmin ni, dia bukan orang kata dia hubungan menegak, hubungan merentas. Dia bukan hanya perlu menjaga hubungan dengan Allah. Aku ibadat, aku puasa, sembahyang 5 waktu, aku Jumaat cantik, puasa. Orang tengok dia punya hair lah. Aku tak peduli. Tidak tuan-tuan, tidak. Ya. Sebab adanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ada dua. Maknanya kita kena jaga hubungan dengan Allah, menegak, merentas dengan manusia. Mesti. Itu sebab saya tertarik sangat dengan kata-kata satu orang ustaz. Dia kata apakah, di mana, dia kata, di manakah keadilan Allah kepada sahabat-sahabat kita yang tak Islam? Kita lahir dah Islam, alhamdulillah. Sahabat kita, dia lahir tak Islam. Dia buta.
dia Kristian, dia Hindu. Mana keadilan Tuhan di situ? Dia pun merasa kat agama dia yang betul. Kan mana ada yang Hindu dia kata Hindu dia betul, Buddha dia kata Buddhanya betul, Sikh dan sebagainya. Mana keadilannya? Keadilannya tuan-tuan, rupanya kita ni Tuhan tak biar, Tuhan kalau kita biarkan demo tu tetap dengan dengan kekafiran, dengan kekufuran mereka, berdosalah kita. Takut dosa, takut diheretnya kita sama ke neraka. Wallahu tu saya takut tu. Udahlah hubungan sesama Islam kita tak jaga. Dengan sesama yang bukan Islam pun kita tak boleh. Biarlah kafir lantak masuk neraka. Jangan. Keadilan Allah di situ. Maknanya kerja kita ni kerja Nabi. Yang perlu menarik sahabat-sahabat kita yang belum Islam kepada Islam. Dia, Tuhan bukan nak tengok sampai kita tarik dia, kita ajak dia masuk Islam terus. Bukan apa itu. Usaha kita. Apa cara yang nak kita buat? Apa program yang telah kita buat nak menarik sahabat kita yang Tionghoa ni tadi, yang Hindu ni tadi, yang Wasli, yang animism ni tadi kepada agama. Ini pun satu benda yang sanggup menarik, tuan-tuan ya. Renunglah. Saya pun subhanallah betul lah. Ya, kalau kita fikir kita aja selamatlah dah. Ya, jaga je sembahyang 5 waktu, syurga lah. Dah. Banyak persoalannya yang perlu kita lalui, tuan-tuan. Hadirin hadirat, kita fokus sedikit, kita kecilkan sikit tentang hubungan kita sesama Islam. Hadis yang Nabi sebut cantik sangat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman koma, kalau bahasa Perak kan. Koma jangan rasa koma syok dah. Jangan rasa koma baik. Memang kita tuan-tuan sebenarnya kita tak boleh rasa kita ni baik. Banyak lemah. Ya, banyak komannya. Tak usahlah. Ya, tak apa. Hati bersalah, hati ni bersalah besar. Jadi jangan kamu tidak sempurna kamu, melainkan tidak sempurna iman kamu, melainkan kamu merasa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu apa? Sehingga kamu sayang saudara kamu macam kamu sayang. Adakah kita sayang, menyayangi? Adakah kita menyintai saudara seagama kita sama dengan kita sayang pada diri kita? Berlaku pembantaian di Palestin, apa macam kita. Macam mana kita rasa? Apa berlaku pada saudara-saudara kita lah, mana-mana sama Islam. Dibunuh, Rohingya dulu kan. Etnik Rohingya. Main di pihak pemerintah dia. Bunuhnya, sebagainya. Ya halau, banyak lagi negara-negara yang di seluruh dunia yang kita lihat. Apa perasaan kita di Syria tak habis-habis lagi? Apa perasaan kita, tuan-tuan? Ya. Kalau kita sekurang-kurang nadah tangan Allahumma ya Allah, berilah kemenangan kepada Islam, beri kau tabahkanlah hati saudara-saudara kami yang menerima ujianmu ya Allah, kau berilah kemenangan kepada mereka ya Allah. Paling koman kita kena minta, tuan-tuan ya. Paling koman kita kena tadah lepas sembahyang kita beri kemenangan sama Islam ya. Jangan kita biar tambah-tambah di bulan Ramadan ni. Mana kita tahu doa ramai-ramai ni. Ya, doa ramai-ramai umat Islam di seluruh dunia Tuhan angkat. Mana kita tahu? Ya, jadi jangan kita berjemu dengan Tuhan ni, tak usah jemu. Kita ni kadang-kadang lekas jemu. Ya, yang kita kena jemu ni yang buat tak elok. Ya, yang elok ni tak boleh jemu. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sidang penonton ni. Maknanya dalam upaya mewujudkan ukhuwah ini ada beberapa perkara yang perlu kita bina bersama ya. Macam mana nak naik tambah di bulan Ramadan ni kan? Pertama, bersikap husnuzan antara kita. Baik sangka sesama kita. Ya, maknanya selama ini lebih sering kita menggunakan prasangka dan kita selalu berprasangka tak elok pada saudara seagama kita. Ya. Ingat pesan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun. Ya. Wahai orang beriman, jangan kamu berprasangka buruk sama kamu. Prasangka buruk tu berat tu. Ya, bila Tuhan sebut dalam suratul Hujurat tu, saya selalu memuar-warkan suratul Hujurat. Kalau tuan-tuan nak hidup harmoni dalam sebuah masyarakat, rujuk suratul Hujurat.
dalami maknanya, tadabbur. Tuan-tuan jumpa tu. Ya, yang dikatakan apa nama, macam-macam Allah sebut. Mana larangan dan perintah itu. Ya, jangan kita mencari keaiban orang. Mula tajassasu wala yaghtab. Jangan mencari keaiban-keaiban, ya. Perkara-perkara yang boleh mencetuskan perbalahan di antara sama kita, elokkan wawe. Kan? Jangan cepat kita percaya kata-kata yang tak baik yang sampai pada kita, yang sampai pada kita kononnya ada seseorang memburuk-burukkan kita dan sebagainya. Serah pada Allah. Jangan terlampau seronok orang memuji kita. Mika lah, tak ada Mika, tak jadi program ni. Jangan gemuk sangat orang memuji-muji. Orang memuji-muji tu belum tentu dia ikhlas. Tapi orang ngutuk tu tentu dia ikhlas. Mana ada orang ngutuk tak ikhlas? Saya ngutuk kamu ni, saya kata kamu ni, sebenarnya aku tak ikhlas. Aku sebenarnya tak kata kamu. Mana mau. Tapi kalau muji, belum tentu ikhlas. Ya, ngutuk tu betul-betul dia ngutuk. Dia tak ada main-main punya. Ya, jadi kita faham di situ. Jadi berhati-hati. Kenapa? Kerana kita takut kita seronok sendiri. Kalau kita menerima buruk ni tadi, kita lekah percaya. Sebab Nabi SAW, saya teringat banyak hadis kalau kita jumpa. Ada sahabat-sahabat pun rupa kita juga. Sahabat ni manusia. Nak cerita pada Nabi tentang buruknya sahabat lain ni. Nabi kata, aku tak nak dengar. Nabi kata, tak payah. Kamu tak payah cerita pada aku buruk dia. Sebab apa? Nanti aku bila jumpa dia, aku akan pandang serong pada dia. Nampak tu, Rasulullah. Aku akan pandang serong pada dia, aku jadi takut nak berkawan dengan dia, cumanya ada perkara-perkara yang dibolehkan. Apa contohnya? Kalaulah sahabat yang kita nak beritahu ni tadi, memang kaki ngelentong, minta maaf. Kaki tua, contohlah orang yang nak kita kabur pada kawan ni, orang ni memang kita nak suruh kawan kita berhati-hati. Kamu minta maaf, aku bukan nak burukkan dia, tapi aku minta maaf. Kamu kalau dia minta duit, jangan bagi. Contoh. Kenapa? Dia ni bukan minta duit kerana dia nak bayar, nak menggunakan untuk keluarga dia nak makan ke diri dia nak makan. Dia guna duit ni untuk benda tak elok. Dia berpoya, dia minum minuman yang tak elok. Contohlah dia beli tikar nombor ekor. Yang itu, tak apa kita kabur. Tapi kalau sengaja kita cerita buruk, nyampe, jangan. La yaghtab ba'dukum. Jangan mengumpat ni dan merosokkan masyarakat. Ya, sampai sebagaimana yang kita pernah dengar Nabi SAW, bila Nabi berada, ada dua orang perempuan bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan kerana terlampau dahaga, nak makan ni, nak minta berbuka. Nabi kata apa kat dia? Kamu sebenarnya tak puasa. Kalau tak percaya, kamu muntahkan apa yang keluar. Dia keluar, tuan-tuan, keluar ketul-ketul darah. Tepat dengan Allah sebut. Dengan Allah sebut dalam surah Al-Hujurat tadi apa? Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka kamu makan daging bangkai atau mayat saudara kamu yang dah mati? Orang yang dah mati, saudara kamu yang dah mati tu, kamu makan dagingnya. Adakah kamu gemuk? Kalau begitu, kamu jangan mengumpat dia. Mana gitu, kita mengumpat seolah-olah kita makan daging saudara. Memang Quran sebut tu betul, ya. Jadi tidak ada yang tak betul, tuan-tuan, ya. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, tuan-tuan, marilah kita tumbuhkan sikap saling percaya mempercayai, ya, saling membina, mendidik dan memimpin keluarga kita, masyarakat kita kepada kebaikan. Pakailah akhlak yang telah dipakai oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung, tuan-tuan, sebab apa? Perempuan ni, kita ada contoh teladan nak ikut. Kan? Contoh teladan tu, walaupun Rasulullah dah tak ada, tapi Quran tu dah tempat ni. Kana khuluquhul Quran, sebagaimana Sayyidatina Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, kata dia Siti Aisyah, akhlak Nabi Quran. Jadi baca Quran kita, itulah Islam, ya. Jadi kita Islam ni kalau kita berpegang teguh, kita akan jadi seronok, ya, kasih besar. Seronok, tuan-tuan, kita ni, ya. Kalau kita betul-betul hidup dalam keadaan yang diatur oleh syarak, yang telah ditetapkan oleh agama, yang diajar oleh Nabi pada kita, kita akan jadi
kita akan jadi hidup yang berkasih sayang, hormat menghormati. Itu yang wujud dalam masyarakat umat Islam pada masa yang lalu, yang pernah kita lalui masa saya kecil-kecil lah. Gotong royong, seronok lah. Ya. Mungkin suasana sekarang telah menjarakkan hubungan kita. Ya, tapi guna aplikasi-aplikasi yang sekarang, WhatsApp lah apa benda sekarang, guna untuk kebaikan, bukan untuk masuk cerita politik. Udah kelahi, udah masam, dah tak nak buat apa. Quran dah malas baca bulan Ramadan, dah jenuh. Mereka dah khatam dah belum, tapi dah tak larat baca. Main WhatsApp huru-hara lah jadinya. Kan? Huru-hara lah jadinya. Dalam grup tu, grup cantik dah, grup keluarga. Masuk cerita-cerita ngarut, masuk cerita-cerita apa nama yang boleh merenggangkan. Sebab saya minta maaf tuan-tuan, saya minta maaf banyak. Tolonglah dalam grup keluarga, dalam WhatsApp grup keluarga, janganlah masuk cerita politik. Memang hancur keluarga tu. Bermasa-masa muka dah sudah. Awak mula dah left group. Saya tak mampu tuan-tuan, saya punya grup punya melambak lah ni, tapi tak berani nak merondor diri, takut orang terasa. Baca juga lah. Pada heboh banyak. Kan baca sangat pun kan. Banyak yang Tapi gitulah. Jaga hubungan. Jadi nak keluarkan satu ayat kata-kata tu, hati-hati. Satu. Yang kedua, jangan cepat sebarkan benda yang kita tak tentu hala. Kan? Tabayun. Quran bersebut dah. Kan? Ijtani bukan apa nama dalam Quran sebut. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Banyak ayat tu, Suratul Hujurat juga tu. Wala datang pada kamu ya alladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang pada kamu orang fasik buat berita, siasat. Ni, cerita. Ngutuk kawan kita ni buruk. Betul ke? Semua rosak. Sebenarnya hari ni rosak pahala, tak payah guna mulut. Ngumpat ni. Ngumpat tangan sekarang ni. Tepat yang Allah sebut tu. Ya, kalau kita fikir, ngapa Tuhan sebut dalam Quran, ya, dan surah Yasin yang kita baca tu, apa nama ayat dia? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Hari ini kami seal mulut, tapi kami benarkan tangan bercakap, kaki bercakap. Orang ada buat kajian tu. Kalau betul tangan dan kaki boleh bercakap di akhirat esok, boleh di dunia boleh bercakap dah. Ini apa yang bercakap lah ni? Makna tepat dengan apa yang Tuhan sebut tu dah berlaku pada kita sekarang. Maknanya dia ni akan jadi saksi apa yang kita buat di dunia. Jadi pastikan yang baik-baik yang kita buat tuan-tuan, pastikan yang bertepatan dengan agama ya. Jadi mudah-mudahan Ramadan akan terus kita akan terus tingkatkan kualiti diri, akan terus rebut peluang-peluang yang ada, berbaki lagi ni insya-Allah kita jadi insan yang soleh insya-Allah dan berkasih sayang sama kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman innahu huwal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Muhammad Al-Fatih telah dibina pada tahun 2016 dengan menampung seramai 1,500 orang jemaah. Prasarana yang berbentuk kemudahan untuk para jemaah di masjid ini terdiri daripada ruang solat utama, dewan solat muslimat, balai lintang, pejabat bagi urusan pentadbiran beserta bilik kuliah khas yang memuatkan seramai 30 orang jemaah. Alhamdulillah, pada tahun 2019, masjid ini telah terpilih sebagai Masjid Bestari di Negeri Perak. Satu penilaian permakahan oleh bahagian pengurusan Masjid Negeri Perak telah dibuat, yang mana masjid ini pada tahun 2019 menerima markah iaitu 65.33% yang membawa ranking sebanyak 2 bintang dan berada di tangga pertama dalam Ipoh dan tempat ke-27 daripada 53 buah masjid bestari di negeri Perak. Manakala pada tahun 2020 pula, masjid ini menerima markah iaitu 83.82% yang membawa ranking sebanyak 4 bintang dan berada di tempat kedua dalam Ipoh dan tempat ke-13 daripada 53 buah masjid bestari di negeri Perak. Yang berbahagia, Datuk, Datin, Tuan-Puan, sempena Ramadan 1442 Hijrah ini dan selaras dengan moto masjid iaitu Masjid Imarah Karya Thayyibah,
pihak kami mengalu-alukan semua muslimin dan muslimat untuk mengimarahkan Masjid Muhammad Al-Fatih ini dengan program Ihya Ramadan seperti majlis berbuka puasa, majlis tahlil, kupasan hadis, solat sunat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Manakala 10 malam Ramadan terakhir pula turut diadakan program Qiyamul Lail dan juga sahur turut disediakan. Selain daripada itu, ke arah merealisasikan Masjid Bestari dan keselesaan para jemaah dengan beberapa penambahbaikan telah dirancang seperti pemasangan awning di sisi kanan dan kiri masjid. Begitu juga pemasangan awning di ruangan parkir motosikal untuk keselesaan para jemaah. Pihak masjid juga turut menjalani projek pemerkasaan ekonomi masjid seperti kabin gunting rambut bagi untuk disewakan mana-mana golongan asnaf daripada ahli karya Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Bukan sekadar itu, mulai September 2021, projek pembinaan blok pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih akan dimulakan dengan menelan belanja sebanyak RM2.5 juta dan jangkaan siap projek ini selama 2 tahun. Bagi memenuhi hasrat ini, Jawatankuasa Karya bercadang ingin mendirikan sebuah blok bangunan pentadbiran Masjid Muhammad Al-Fatih yang terdiri daripada 2 tingkat merangkumi pejabat pentadbiran, bilik mesyuarat, perpustakaan, bilik tetamu, dewan seminar, bilik kaunseling serta ruang jamuan. Turut juga dirancang iaitu pembinaan landscape untuk laluan jalan kaki bagi mereka yang ingin menjalani aktiviti riadah di kawasan masjid ini. Didoakan usaha yang murni ini dipermudahkan oleh Allah dan sumbangan orang ramai sangat dialu-alukan. Justru kami sangat berbesar hati memohon semua muslimin dan muslimat sama-sama menjayakan projek ini dengan menghulurkan infak ke tabung Masjid Muhammad Al-Fatih. Ayuh semua muslimin dan muslimat, kita sama-sama menyemarakkan bulan Ramadan Karim ini dengan merebut peluang untuk mengutip pahala sebanyak mungkin sebagai bekalan kita di akhirat kelak. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu.